Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Nama saya Ahmad Junaidi bin Muhammad Syukri. Saya seorang pelajar PhD Universiti Malaya dalam bidang sains biotek. Jadi saya ingin berkongsi sedikit bagaimana saya berminat untuk terlibat diri dalam Elken. Saya berumur 25 tahun. Sewaktu saya menyambung pengajian dalam bidang ijazah sarjana, iaitu master saya dalam bidang bioteknologi. Ketika itu saya buat research berkaitan ikan. Research dalam master saya buat fish breeding, iaitu buat pembenihan ikan, iaitu ikan keli. Kalau kita tahu sifat ikan keli ni, pertama dia very tolerant to disease. Dia sangat rentang terhadap penyakit, sangat nak tahan penyakit. Kedua, dia adalah hardy nature, iaitu dia sangat tahan kepada air yang kotor. Jadi sewaktu saya buat research ikan keli ni, bila saya buat research, ikan keli saya sebanyak 2 tangki, iaitu 4,000 ekor. Satu tangki 2,000, iaitu 2 tangki 4,000 ekor. Kesemuanya mati. Jadi saya pun terkejut. Saya test air ikan tu. Bila saya test air ikan tu, sebab apa ikan tu mati, saya dapati banyak. Pertama adalah logam berat dalam air tu. Kedua, terkandung banyak klorin. Jadi saya ambil keputusan, saya research satu persatu lah air. Kebetulan bermain dengan alat tu, saya ambil test air daripada setiap kolej-kolej kediaman di Universiti Malaya. Jadi saya punya research, saya dapat tahu dalam air yang kita minum, dalam air yang student minum, iaitu water cooler tu, terkandung banyak heavy metals. Jadi ini saya punya research, impact of catfish density on the waste production. Ini kalau boleh, kalau nak tahu lebih lanjut, mungkin boleh search dalam Google, search nama saya Junaidi dan impact of catfish. Dia ada keluar research yang saya buat. Dalam air kita ni, ini air ikan. Kita cerita berkaitan ikan dulu lah. Dalam air ikan ni, ikan mati disebabkan amonia, fosfat, nitrat, lepas tu dan banyak klorin. Jadi kebetulan waktu tu saya balik rumah, saya ambil air daripada penapis air mak saya lah. Bila saya cek air daripada penapis tu, lebih bacaan TDS dia, total dissolved solid dia lebih tinggi daripada air pipe. Air pipe 3, air daripada penapis adalah 5. Jadi saya ambil keputusan, saya bagi tahu, berbincang dengan supervisor saya, iaitu pensyarah saya nak ambil test air setiap rumah ke rumah. Jadi apa yang saya buat, saya minta setiap pensyarah, setiap staff UM bawa air masing-masing. Jadi hasilnya beginilah hasil dia. Nama pensyarah, nama staff, lepas tu dengan tempat dia, jenama air lah, jenama water filter. Jadi dalam banyak-banyak water filter ni, hanya satu saja yang okey. Mula-mula saya tak kenal company Elken, iaitu saya cek dekat rumah yang saya mengajar kat Sihat Tamas, Bio Pure Can Sigma. Jadi saya pun tertanya, ini company apa, ya? Jadi kebetulan waktu tu saya jumpa dengan senior saya, iaitu Nur Ain dengan Najib. Jadi dia cerita saya berkaitan air. Dia bawa electrolyzer. Dia kata jom nak test air. Jadi kebetulan saya test dekat UM, air tu memang sama macam apa yang saya kaji. Jadi terus saya bagi tahu ini company ni apa. Dia bagi tahu company Elken. Jadi saya terus join. Lepas tu saya lagi giat lagi untuk terus buat bisnes Elken lah. Saya berminat. Lepas tu sekarang ni saya personal feeling, saya rasa sebab apa saya perlu perjuangkan RO. Saya punya personal pendapat selaku kajian yang saya buat, setiap orang mesti kena minum RO. Sebab air yang dalam kita minum ni, dalam air terkandung banyak jenis bahan-bahan tercemar, iaitu logam berat. Logam berat, sifat dia bila kita minum, buah pinggang
akan tapis. Buah pinggang akan tapis. Jadi dia tak boleh serap dalam darah. Buah pinggang kita akan tapis. Kemudian lama kelamaan dia akan kompres, dia akan jadi batu karang. Jadi atas sebab itu, saya bersama rakan-rakan saya yang lain, rangkaian saya lain, dan bersama dengan pensyarah juga, iaitu Dr. Salihin Baba, kami buat kempen dekat fakulti dan dalam kampus. Okey. Dan lagi satu berkaitan dalam air kita ni ada hormon, yang mana dalam kajian saya, setiap ubat-ubatan daripada hospital dan setiap bahan-bahan yang diguna pakai di Mamat University, iaitu bahan radioaktif terutamanya, dia akan dilupuskan dalam tanah. Bila dilupuskan dalam tanah, bila hujan, ubat tersebut akan licin balik masuk dalam air. Dan dalam air kita terkandung sejenis kimia, iaitu EDC, Endocrine Disruptive Chemical, yang mana bila EDC ni bertindak balas dengan ikan ni akan bertukar, ikan betina akan bertukar, ikan jantan akan bertukar mempunyai sifat-sifat kebetinaan. Dia bertukar jantina. Kita panggil hermaphrodite. Dalam istilah sains kita panggil hermaphrodite, iaitu jantan ada sifat kebetinaan. Jadi saya rasa perlu saya berjuang habis-habisan untuk kempen supaya masyarakat hari ini meminum RO. Meminum RO, sebab hanya RO saja yang dapat memberi satu solution yang terbaik. Tak mungkin dalam air kita ni ada mineral, sebab pipe underground kita pun, kalau kita tahu, sangat kotor dan sangat berkarat. Jadi tak ada satu pun penapis yang mana boleh detect, okey, mana satu mineral baik, mana satu mineral tak baik. Mineral tak baik dia buang, mineral baik dia ambil. Tak ada satu pun. Jadi nak tak nak memang kita kena buang semua mineral, tak kira baik atau tak baik. Kita ambil mineral hanya dari makanan. Jadi memang betul lah fakta itu, iaitu kita perlu hanya air sahaja, air semata-mata air, iaitu H2O untuk hidup, untuk detoksifikasikan badan kita. Jadi anda tak perlu teragak-agak untuk meminum air RO, sebab ada kebanyakan bila saya sharing dengan saya pernah share, saya banyak customer saya terdiri daripada profesor, medical doctor, pensyarah. Terdapat soalan bila ditanya saya, selalunya RO ni dapat menyebabkan osteoporosis. Dia kata macam tu, mereka kata macam tu. Tapi jawapan saya, tak ada lagi scientific proof, iaitu dalam bentuk jurnal yang mengatakan air RO ni dapat menyebabkan penyakit osteoporosis. Yang ada, kebanyakan penyakit sekarang ni kalau kita tengok dekat hospital-hospital, tak ada satu pun masuk hospital disebabkan terlebih minum RO. Tak ada. Yang banyak adalah kes sakit masuk hospital disebabkan batu karang. Jadi cuba kita renung-renungkan, sebab apa batu karang ni banyak berlaku. Tak kisah orang muda pun kebanyakannya berbelasan tahun pun ada juga mengidap penyakit batu karang. Penyakit batu karang ni berpunca daripada air, bukan dari makanan. Sebab buah pinggang ni hanya tapis air sahaja. Jadi bila kita minum heavy metals, iaitu logam berat, dia tak akan serap dalam darah. Sebab heavy metals ni, logam berat ni bersifat dia besar. Jadi darah tak boleh absorb terus. Dia akan filter melalui buah pinggang. Itulah punca penyakit. Jadi solutionnya adalah RO. Itulah disebabkan itulah saya bertekad dan berjuang habis-habisan untuk kempen RO, dan Alken is the best. Sekian, terima kasih.